Main mana? Rumah kawan di Lawang. Oh, buat apa sana? Ada biniku lah ajak pergi membang, kata nak pergi Australia tengok kangaroo. Oh, apa nak tanya pun? Aku tak training dah nak pergi Mekah. Ish, awal itu muda Tak boleh kata gitu. Kita umur ni belum tentu lagi. Nak pergi tengok kangaroo tu zoo negara pun ada lah. Tak syok lah, tak rasa sana. Aku ni nak pergi lah nanti, Mekah. nanti kita simpan lah duit kita pergi. Tak boleh. Kena gila ni. Umur kita tak tahu banyak mana. Kan mampu tak tu? Tak mampu. Tu dia, tapi aku tak mampu lah pula. Tu lah aku tengah kumpul duit lah ni. Duk kumpul sikit nak pergi Mekah ni. Tak apalah, bukan banyak duit kita pergi. Kena tanya memsa kat rumah. Tak apalah. Minum. Tak. Alhamdulillah sampai kat Australia. Ish, lawa sungguh. Rugi aku beli tiket sampai 2. Bini tak ikut ke? Nama Jess sungguh. Lawa, ish. Kangaroo, ish. Lompat ni. Nak naik ke? Ish. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita terus belajar dalam rancangan Mari Belajar Pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Okey, anak-anak sekalian, tadi anak-anak tengok video sebelum kita mulakan kelas kita hari ini. Anak-anak tengok bagaimana ada beberapa orang pemuda yang mereka ada yang bercita-cita untuk pergi ke Mekah dan ada juga yang bercita-cita untuk pergi melancong. Jadi persoalannya, yang mana satukah yang lebih utama dan berjayakah mereka yang bercita-cita untuk pergi haji itu akhirnya tercapai cita-citanya? InsyaAllah kita akan tengok video nanti di akhir pengajaran kita hari ini. So anak-anak sekalian, hari ini Abah akan teruskan pembelajaran kita dalam pendidikan Islam untuk tingkatan 4 dalam tajuk Haji dan Umrah. Okey anak-anak, macam biasalah kita kena tahu dulu apakah maksud haji. Okey, begitu juga dengan maksud umrah, ya. Maksud haji dari sudut bahasa membawa maksud tujuan dan maksud. Manakala umrah pula membawa maksud ziarah. Ya. Manakala dari sudut istilah, ini yang dikehendaki oleh syarak ataupun agama kita, iaitu dari sudut istilah syarak, haji membawa maksud mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat yang tertentu. Maknanya haji ini kena pergi pada bulan-bulan haji. Okey, sekarang kita tengok pula pengertian umrah dari sudut istilah. Umrah dari sudut istilah membawa maksud mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syarat yang tertentu. Beza tak anak-anak? Haji tadi boleh kena pergi pada bulan haji, manakala umrah pada bila-bila masa. So kalau ada duit boleh himpun pergi umrah dulu sebelum kita pergi haji. Okey. Persoalannya, apakah hukum kita mengerjakan haji dan umrah? Okey, tengok dekat sini. Hukum mengerjakan haji adalah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan juga berkemampuan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, tunaikanlah haji, sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. So anak-anak tadi abang sebut tadi bulan haji. Anak-anak tahu tak bilakah bulan haji? Bulan haji ada 3, iaitu bermula daripada bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan juga bulan Zulhijjah, iaitu bermula 1 sehinggalah 13 Zulhijjah. Okey anak-anak, okey kita teruskan. Syarat wajib haji. Apa maksud syarat wajib haji? Ya, siapakah yang kena
ataupun wajib untuk menunaikan haji ini? Sama dia. Yang pertama, syarat yang pertama, mestilah seorang Islam, ya, tidak diwajibkan ke atas orang kafir. Yang kedua, mestilah baligh, iaitu cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak. Bermaksud kalau kanak-kanak tu pergi haji, ketika dia belum balik, maka dia kena tunaikan haji lagi ketika dia telah balik. Yang ketiga, berakal. Berakal. Apa maksud berakal, anak? Maknanya tidak gila. Orang yang waras dan orang gila itu tidak wajib untuk menunaikan haji. Yang keempat, merdeka. Merdeka bermaksud bukan dari kalangan hamba. Dan yang kelima, berkemampuan, iaitu mampu dari segi kesihatan. Kuat tubuh badan ni. Kewangan ada, duit cukup. Dan juga keselamatan. Okey, abang nak huraikan sikit ke anak-anak, ya. Apa maksud ciri-ciri kemampuan tadi? Ya, maksud kemampuan tu apa? Okey, ada 7 ciri-ciri orang yang berkemampuan untuk menunaikan haji dan umrah. Yang pertama, tengok dekat sini anak-anak. Nampak tak? Siapa tak nampak? Tak lama tu. Okey, yang pertama ialah cukup perbelanjaan untuk mengerjakan haji dan umrah pergi dan balik. Itu yang pertama. Ya, cukup. Yang kedua, cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang ada di bawah tanggungannya. Makna kalau dia tinggalkan isteri dia, maka ada makanan, ada tempat tinggal, cukup nafkah untuk dia tinggalkan sepanjang perjalanannya ke Mekah. Yang ketiga, mestilah ada kenderaan pergi dan balik. Yang keempat, aman perjalanan pergi dan balik, tak ada peperangan. Kalau perang kat Mekah, maka mungkin tak boleh pergi, macam contoh berlaku coronavirus. Kan? Maka tidak dibenarkan pergi Mekah, maka ketika itu tidak wajib sebab kita tidak mampu. Yang kelima, sihat tubuh badan, ya. Yang keenam, bagi wanita mesti mendapat keizinan suami atau walinya. Tak boleh pandai-pandai isteri itu pergi Mekah kalau suaminya tidak izinkan. Dan yang ketujuh, ditemani oleh suami atau mahramnya, ataupun mungkin juga dengan kumpulan wanita yang boleh dipercayai. Ini sebahagian daripada pendapat Imam Syafi'i. Okey, anak-anak sekalian, boleh faham setakat ni anak-anak? Okey, so sekarang Abu nak kongsi pula dengan anak-anak, iaitu rukun haji dan umrah. Ya. Makna rukun ni, apa maksud rukun anak-anak? Rukun ni adalah satu perkara yang mesti dibuat. Kalau tak buat, maka hukum hajinya itu adalah tidak sah. Ya, kita akan tengok rukun haji dan umrah. Yang pertama, kita tengok haji dulu, ya. Haji. Anak-anak boleh tengok dekat situ ada berapa? Rukun haji ada 6, manakala rukun umrah ada 5. Itu bezanya. Rukun haji ada berapa? 6. Manakala umrah ada 5. Kita tengok dekat situ beza dia. Ada satu perbezaan. Yang pertama, rukun haji ialah niat mengerjakan haji. Niat kerjakan haji. Sama juga dengan umrah. Niat mengerjakan umrah. Sama tak? Sama. Yang kedua, dalam haji ada wukuf di Arafah. Manakala bagi umrah tidak ada wukuf. Itulah bezanya. Yang ketiga sama. Tawaf di Kaabah. Sama juga umrah. Tawaf. Yang keempat, sa'i untuk haji. Sama juga dengan umrah. Yang kelima, bergunting ataupun bercukur. Sama juga dengan umrah. Dan yang terakhir, tertib. Bagi haji, kebanyakan rukun. Manakala bagi umrah, kesemua rukun. Okey, anak-anak boleh tengok perincian huraiannya, ya. Apakah maksud niat mengerjakan haji? Niat mengerjakan haji. Macam mana sebut dia? Nawaitul hajja wal ahram tubihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu rukun yang pertama tadi yang tersebut. Yang kedua, umrah pula. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Okey anak-anak, boleh faham setakat ni? Itulah di antara rukun, bukan di antara, itulah rukun haji. 5 bagi umrah, 6 bagi haji. Okey anak-anak. Okey, kita tengok satu persatu. Wukuf, ya. Wukuf di Padang Arafah. Tadi apa sebut niat? Yang kedua ialah wukuf di Padang Arafah. Bila
Wukuf di padang Arafah adalah berada seketika, bermula daripada masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Maknanya berada sekejap pun itu sudah dikira sebagai wukuf. Okay, yang ketiga tadi apa dia? Mengelilingi Kaabah berapa kali anak-anak? Semesti tahu 7 pusingan. Bermula daripada mana? Hajarul Aswad sehinggalah pusing. Berakhir dengan Hajarul Aswad, pusing lagi sebanyak 7 kali pusingan menurut syarat-syarat yang tertentu. Dan yang keempat tadi, sa'i, iaitu berjalan berulang alik sebanyak 7 kali. Bermula daripada Bukit Safa dan Marwah. Ya, 7 kali. Ulang alik, dan berakhirlah di Bukit Marwah berserta dengan syarat-syaratnya. Yang kelima, bergunting atau bercukur. Macam mana? Bergunting sekurang-kurangnya sebanyak 3 helai rambut. Dan afdal bagi lelaki, afdalnya ialah mencukur sehingga botak. Itu yang paling sunat bagi lelaki, ya. Dan yang keenam, yang terakhirlah tadi ialah tertib, iaitu melakukan perbuatan mengikut turutan yang telah ditentukan. Okey anak-anak sekalian, ya. Sekurang-kurangnya anak-anak faham setakat ini pengertian dan juga rukun haji. Okey anak-anak, terusnya kita akan tengok pula. Ya, bagi beberapa perkara dalam rukun haji tadi. Yang pertama iaitu tawaf. Abang sebut tadi tawaf, rukun, ya, tawaf, ya. Iaitu yang pertama, yang kedua lah, ya. Tawaf itu yang kedua, iaitu macam mana syarat untuk sah tawaf kita. Ya, macam mana nak bagi sah tawaf kita? Yang pertama, tengok banyak tu anak-anak. Banyak nak ingat macam mana ni. Kan? Yang pertama, suci daripada badan, daripada pakaian dan tempat tawaf daripada hadas. Makna dia tidak haid, makna dia tidak keluar mani dan sebagainya ketika dia hendak tawaf. Syarat. Kalau keluar juga, tidak sah. Tengah tawaf, keluar haid, tidak sah. Yang kedua, mesti menutup aurat. Ada syarat-syarat pakaian ketika tawaf. Nanti kita akan masuk. Yang ketiga, bermula daripada mana? Hajarul Aswad, ya, dan niat tawaf. Yang ketiga, daripada Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke depan. Maknanya bermula jalan sebelah kiri, pusing ke depan. Okey, yang seterusnya bertujuan tawaf. Maknanya tidak berpaling niat. Tengah-tengah dia nak tawaf tu, dia nampak bini dia kat depan, dia nak kejar bini dia. Ketika pusingan itu tidak sah sebab dia telah berubah niat untuk mencari isterinya, bukan niat lagi untuk tawaf. Dan 7 pusingan. Apa sebut dah tadi? Dan mesti dilakukan di mana? Di Masjidil Haram. Tak boleh buat di masjid lain, walau masjid itu sangat hebat. Okey, anak-anak, sekarang abang nak tunjukkan gambaran Kaabah yang berada di Masjidil Haram. Anak-anak tengok dekat sini. Ada 13 perkara dekat situ. Ada Hajarul Aswad. Anak-anak tengoklah, perhati betul-betul sebab abang nak tunjuk apa banyak juga. Ada Hajarul Aswad kat mana? Nombor 1 tu Hajarul Aswad. Ya, nombor 2 tu pintu Kaabah. Nombor 3 tu saluran air, ya. Air yang pancuran emas tu. Turun. Yang keempat, Syazarwan. Syazarwan ni tempat orang duk pijak-pijak tepi Kaabah tu. Yang kelima, Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail. Yang kelima iaitu orang kata apa? Kandang kuda. Kandang kuda tu Hijr Ismail. Yang keenam, Multazam. Yang keenam, ya. Di tepi Hajarul Aswad. Yang ketujuh, makam Nabi Ibrahim. Kita nampak yang kuning tu. Itulah makam Nabi Ibrahim. Kemudian ada rukun Hajarul Aswad. Start pada Hajarul Aswad, di bucu-bucu tu dipanggil Hajarul Aswad. Bucu yang kedua dipanggil rukun Yamani. Rukun yang seterusnya, nombor 10 itu adalah rukun Syami. Yang ke-11 adalah rukun Iraqi. Dan yang ke-12 tu yang gelap-gelap tu apa dia? Lampu Kaabah. Dan yang 13, garisan coklat marmar, yang untuk permulaan bagi kita untuk mengadakan atau melakukan tawaf. Okey anak-anak, syarat sah sa'i. Banyak yang penting lah anak-anak. Tak apa, teruskan. Syarat sah sa'i. Nak lakukan sa'i pula mesti ada sah, kan? Mesti ada syarat-syarat dia. Contoh tadi kan, kita dah tawaf, lepas tawaf tu terus kita buat sa'i. Ya, bagi umrah kita buat sa'i. Contohnya mesti dilakukan selepas tawaf. Sa'i tak boleh buat sebelum tawaf. Bermula daripada Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Hendaklah sampai ke hujung dia. Di sa'i itu di Safa dan Marwah. Tak boleh sampai sekejap patah balik, tak boleh. 7 kali. Dan berniat sa'i kerana Allah Subhanahu Wa Taala
dan cukuplah 7 kali dengan penuh yakin. Okey anak-anak, Abang rasa cukup dulu untuk hari ini. Abang kongsikan kepada anak-anak tentang pengertian dan juga rukun haji. InsyaAllah, pada episod yang akan datang, Abang akan sambung pula dalam tajuk perkara wajib haji dan juga larangan-larangan ketika haji dan umrah. Okey anak-anak, ingat ya, insya-Allah kita belajar perlahan-lahan, niat dan dalam hati kita, dan seterusnya kita sambung video ini apa yang berlaku seterusnya kepada pemuda-pemuda tadi. Kreatif dalam dakwah, minda ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Haji. Salam. Ni nak tanya. Saya dah panggil Tuan Haji main rumah. Hari tu tabung haji dah hantar surat kat saya. Saya dah fikir kata duit saya ni cukup dah. Ni Tuan Haji tengok ni duit saya. Ni. Cuba Dah dah berapa? Enggak ni. tu lah saya doa kata cukup lah. Ni, lepas tu tabung haji dah hantar main surat kat saya. Saya tak tahu lah surat ni dia kata lulus ke tak. Dia tulis bahasa Arab ni Tuan Haji. Tuan Haji tengok. Tengok. Ni Tuan Haji, ni lulus ke tak ni Tuan Haji? Kau nampak ni. Lama dah. Ni lulus ke tak? Tak tahu lah Tuan Haji ni. Ni cuba tengok ni. Sat tengok. Dulu. Ni lulus kan Tuan Haji? Lulus. Alhamdulillah Tuan Haji. Boleh pergi Mekah Tuan Haji. Lulus lah Tuan Haji tau. Lulus lah. Dia pun tak surat bahasa Arab. Pening saya nak baca Tuan Haji. Lulus Yalah. tau. Alhamdulillah. Alah. Kalau gitu tak apa Tuan Haji, jemput makan Tuan Haji. Ada dua putih ni. Tak makan kot. Saya makan kurma aja. Tuan Saya ada Haji. orang pergi Mekah makan kurma aja. Macam tu Tuan Ya. Haji. Tidak saya buat main mentah tadi Tuan Haji no. Tak boleh lagi. Tapi berat. Oh ya ke? Tak apalah Tuan Haji. Alhamdulillah Tuan Haji no. Okey. Okey, sekarang kita dah sampai Bumi Mekah. Oh, alhamdulillah Ya. Tuan Haji. Seronok Tuan Haji no. Sejuk sini no. Sama kali kita nak buat tawaf selamat datang. Oh ya kan Tuan Haji. Apa? Ya. Saya ni bukan nak kata apa, saya rasa macam syukur lah kan. Blok pesan serah, pesan kami kedek-kedek juga ni balik daripada Australia. Yang tentu semuanya pilihan Allah. Aku ni cuma cerita saja. Betul Tuan Haji no? Betul. Saya pun bawa saja. Tuan Haji nak tanya Tuan Haji. Bila tadi Tuan Haji kata pasal tawaf. Bila kita nak tawaf Tuan Haji ya? Kita sampai tu nak bertawaf. Ya kan? Lepas tawaf selamat datang Tuan Haji. Ya. Entah kat mana tengok Tuan Haji? Kita sakji dulu tak ada dekat Kaabah ni. Ramai Tuan Haji no? Di cantik semua. Ramai. Jom. Jom. Kita sebagai umat Islam Kenalah simpan duit Dan daftar di tabung haji. untuk pergi ke Mekah. InsyaAllah.